Kan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Fiqh Al-Harakah, yakni yang membahaskan tentang sirah baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan lagi kecintaan dan kasih kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan atas kasih itulah Allah izinkan Nabi kita Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada kita nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, Tok Siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita last kali hari tu kat mana? Last kali bila pun tak ingat. Musa 7 baru nak masuk. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dunia yang sangat berhajat kepada Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan ketika seluruh dunia benar-benar memerlukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yakni setelah ajaran para rasul tidak didengar lagi. Tanda-tanda ajaran Allah Subhanahu wa taala telah disia-siakan ialah ketika berleluasanya kesesatan, tidak kira sama ada oleh penduduk Mekah, di mana di atas buminya didirikan Kaabah, juga wilayah Rom, tempat berkembangnya agama Kristian. Di Parsi pula terdapat penganut agama Majusi, penyembah api, dan penganut ajaran Mazdak. Begitu juga di daerah lain di seluruh pelosok dunia, semuanya berada di dalam kesesatan. Baik. Jadi ini kita dah mula masuk tajuk yang pertama, bab yang pertama, yakni Tuan Guru menuliskan dalam kitab dia ni menceritakan tentang bab yang mula-mula sekali, ialah sebelum lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita jelas apa hikmah di sebalik dilahirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi kepada kita. Ini kerana tengok pada tajuk dia dah menjawab kepada persoalan. Ini kerana dunia yang sangat berhajat kepada Rasul. Rasul tu apa dia? Rasul-rasul ni ambil daripada perkataan risalah, rasin lam, risal. Risal ni maksudnya message. Lepas tu risalah, message. Message maksudnya sesuatu pengetahuan yang penting nak disampaikan kepada kita, iaitulah wahyu. Sebab tu dalam bahasa Inggeris Rasulullah disebut the messenger of God. Ini mana penghantar, utusan daripada Tuhan. Kalau kita cakap Melayu, utusan, utusan Tuhan, utusan Allah. Lepas tu Rasulullah, kerana tak ada mesej. Selepasnya Nabi Isa alaihi salam diangkat Allah, kosong. Disebut oleh ulama waktu tu dipanggil tempoh, ataupun waktu itu, zaman itu dipanggil fatrah. Zaman fatrah. Zaman fatrah ni maknanya tidak ada Nabi. Tak ada Nabi, tak ada siapa nak beri peringatan dan amaran, tak ada siapa nak tegur kalau buat benda salah dan sebagainya. Dia begini, dalam kitab Minhajul Abidin, yang terjemahannya, yang jawinya, yang telah diterjemah oleh Syekh Daud. Asalnya Minhajul Abidin ni Imam Ghazali punya,
kitab Arab. Ya, Syekh Daud terjemah. Kemudian Syekh Daud tambah di bahagian mukaddimah dia. Bahagian depan tu Syekh Daud ada letak sebuah cerita, hikayat, di mana ada sebuah mimpi yang dimimpi oleh seorang soleh. Dalam mimpi tu ada 3 orang nabi. Ada 3 orang nabi, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad, Nabi Musa dengan Nabi Isa. Dalam mimpi tu 3 orang nabi hebat-hebat belaka dah, 3-3 ni. Nabi Muhammad, Nabi Musa dengan Nabi Isa. Dia orang bersembang sama 3-3 nabi ni. Kemudian Nabi Muhammad cakap dengan dua orang nabi ni. Nabi Muhammad kata, ulama ummati ka anbiya'i bani Israel, dia kata. Makna dia, ulama umat aku macam nabi-nabi Bani Israel. Apa maksud dia? Nabi kita Nabi Muhammad mengatakan bahawa ulama umat aku, ulama-ulama umat Nabi Muhammad, dia ni, ulama-ulama ni macam nabi. Nabi kata, ulama umat aku macam nabi-nabi Bani Israel. Sebab memang ramai nabi lahir daripada keturunan Bani Israel. Sebab Bani Israel bukan jahat, dulu elok, sekarang ni ya Israel ni jahat kan. Tapi kalau dulu-dulu memang itulah yang diturunkan Allah kepada mereka, nabi-nabi, rasul-rasul, kitab Taurat, Injil dan sebagainya. Jadi kata Nabi Muhammad, ulama umat aku macam nabi-nabi Bani Israel. Macam nabi-nabi Ishak, macam Nabi Yaqub, gitulah lebih kurang maksudnya Nabi. Macam Nabi Musa, macam Nabi Isa. Kenapa Nabi kata begitu? Kerana ulama umat Nabi Muhammad, dia bukan Nabi, dia ulama, orang biasa macam kita. Dia ulama je, dia bukan Nabi, tapi dia buat kerja kenabian. Tu Nabi bangga tu. Tu Nabi kata, ulama ummati ka anbiya'i bani Israel. Mereka buat kerja kenabian. Macam mana kerja kenabian? Menyampaikan dakwah, menegakkan agama, walaupun mereka tahu ancaman dan ujiannya sangat berat. Nabi-nabi buat kerja dakwah dan sebagainya, Allah bantu dengan mukjizat. Tapi ulama ni manusia biasa, mana ada mukjizat. Tapi walaupun begitu, dia sanggup terima, dia sanggup buat kerja. Kena fitnah, kena caci, kena maki, ada yang dibunuh. Syekh Ramadan Al-Buti dalam duk kuliah gini, tengah mengajar kitab, ada video dekat YouTube, tengah mengajar ni, orang duk rakam, boom, meletup, terpelanting habis kitab-kitab, campak habis, boom, depan-depan mata, boom, dalam masjid. Aduh. Padahal Syekh Ramadan bukannya cakap macam saya ni, jerit gini. Syekh Ramadan dia ajar gitu je. Tapi itulah ancaman dan ujian ke atas mereka yang menegakkan kebenaran. Inilah jalan-jalan kenabian. Kita baca sirah Nabi nanti. Nabi kota Taif kena baling dengan najis, kena baling dengan batu, kan? Macam-macam ujian yang berat-berat. Tiba-tiba Nabi kata, ulama umat aku ni macam nabi-nabi zaman dulu. Maknanya kata buat kerja kenabian, mereka sanggup. Itu kita kena hargai ulama, hargai tok-tok guru. Kan? Kita bukan taksub, tapi tuan-tuan fikir sama. Tok Guru Haji Hadi, apa yang dia sibuk buat parti, nak tubuh parti, nak buat jadi presiden, uruskan parti, susun strategi apa semua, siap lawan masuk dalam pilihan raya. Baik dia duduk sekolah dia ada sekolah, baik duduk situ mengajar, tak ada siapa kacau, tak ada siapa nak marah, buat kerja macam biasa lah. Orang bagi duit gitu gini, nak makan pun cukup, minum pun cukup, tak ada masalah. Tapi yang orang kata, orang kita kata gatai tangan lah. Lagi gatai tangan tu pergi masuk buat parti apa semua, habis orang duk kata macam-macam, orang duk kutuk, duk kritik. Sebab apa? Sebab apa dia sanggup? Sebab dia sayangkan Islam. Padahal boleh je dia tak payah buat pun tak apa. Bukan ada siapa-siapa suruh, dia tak payah buat pun tak apa. Tapi sebab atas nama kasih kepada agama. Tok Guru kita tu di sinilah Tok Guru Siddiq Noh. Dia tak payah buat pondok tak apa, tak payah buat tahfiz pun tak apa. Dia rumah dia je lah. Orang panggil pergi ngajar pergi.
Orang dah bagi duit sampul balik. Nak pergi siang malam gitu, hari-hari. Boleh je kalau nak buat kerja dengan relax-relax. Boleh je. Tapi yang pergi gatal tangan buat pondok, nak pergi cari dana, nak cari duit, buat pula lagi satu pondok di Pulau Pangkor. Pulau Pangkor tu dana dia punya nak bina bangunan dia double dengan darat. Sebab dia pulau. Barang tak ada kat sana. Kalau sini kita buat 300, nak buat kat sana kena 600. Dia double harga. Payah, susah. Bermujahadah. Kadang-kadang duk buat gitu gini, orang duk kata, banyak duit dia dapat tu. Buat gini ni. Pergilah pondok tu tengok rumah dia besar mana banding dengan rumah kita. Rumah dia sama besar dengan rumah budak, dengan rumah pelajar, sama je. Kami guru biasa, dia tok guru, sama besar rumah. Patut kalau tok guru besar lagi lah. Dah sama je. Sebab dia bukan mencari dunia, tapi dia nak buat untuk akhirat dia, untuk agama, untuk Islam. Bukan salah kita kaya, tapi kayakanlah Islam kita. Bukan kayakan diri kita. Diri nak buat gimana? Kalau kita kayakan diri kita, nak buat gimana? Lah kali mati tak? Harta kita pindah milik, bukan boleh bawa balik dalam kubur kita. Pindah milik ke anak cucu pula. Tapi kalau kita kayakan agama ni, kayakan Islam, maka kita kayalah di hari akhirat sana esok. Pahala menimbun-nimbun. Sebab tu kita kena ada dalam hati ni, bukannya Tok Guru Haji Hadi, Tok Guru Siddiq Noh, bukannya tiba-tiba masa nak lahir tu malaikat kata jadi ulama. Dia pun tak tahu. Saya pun tak pernah tahu yang saya ni akan jadi mengajar di Bukit Jana. Tak pernah tahu yang saya ni akan jadi ustaz. Tak pernah terlintah dalam fikiran saya. Tak pernah terfikir kita mengaji bab lain. Daripada kecil sekolah, tak pernah terfikir. Yang pernah saya bercita-cita nak jadi pilot lah, nak jadi juruterbang jet tentera lah, apalah macam tu lah. Belajar sampai tiba-tiba jadi begini. Siapa sangka? Begitu juga mereka tak tahu, cuma dalam hati mereka ada rasa kasih kepada agama, kasih pada Allah, kasih pada Rasulullah. Atas kasih itulah lorong ni Allah buka sampai boleh memimpin Islam, sampai boleh bawa agama ni, sampai boleh pertahankan agama ni, sampaikan badannya lah jadi perisai kepada agama. Kalau agama orang nak attack, orang attack dia. Agama orang nak caci, orang caci dia. Dia lebih rela menjadi sebagai orang yang dicaci, jangan agama yang dicaci. Dia jaga agama ni. Siapa jaga agama, agama jaga dia. Kita ambil jalan senang, ambil jalan mudah, ambil jalan duduk relax. Sampai nak masuk jemaah pun tak masuk. Duduk situ lah. Duduk bahagian orang cakap apa? Konon-konon atas pagar. Konon-konon saya tak belah mana-mana Ustaz. Allah sebut dalam Quran, wa hadaina hunajdain. Aku bentang kepada kamu dua jalan ya. Allah tak bentang tiga. Apa maksud dua? Baik, jahat, betul, salah. Islam lawan pada Islam dia. Lawan pada Islam. Kafir. Tu je. Ada dua tu je. Bukan ada Islam kafir, tak Islam tak kafir. Ada yang ketiga, tak Islam tak kafir. Bila tak Islam, kafir lah automatik. Buah nama apa pun. Buah nama Hindu ke Buddha ke, bila bukan Islam, kafir lah tu. Oh marah, panggil kafir. Tak boleh panggil kafir tu, nak panggil apa? Non-Muslim. Sama lah. Non-Muslim tu mana? Kafir lah. Sebab kafir tu bahasa Arab, bahasa Melayu dia bukan Islam. Itulah kafir. Jadi pilihan dua je. Kalau kita tak duduk di sebelah perjuangan Islam, mana kita duduk di sebelah mana? Tu je. Tak payah bagi alasan lah, saya bukan apa Ustaz, saya tak nak. Allah bentang dua je, syurga, neraka. Kalau kita tak masuk syurga, alamatnya neraka lah. Kalau tak masuk neraka, alamatnya syurga. Tak Ustaz, saya syurga tak masuk, neraka pun tak masuk. Tukmu. Siapa ajar? Mana boleh duduk tengah-tengah? Mana ada duduk tengah-tengah? Dia mesti jatuh salah satu. Mana? Dia mesti begitu. Mana boleh? Kertas ni putih, lawan dia hitam. Kalau dia tak hitam, dia putih. Kalau tak putih, dia hitam. Tak, dia putih dah, hitam dah. Ada benda? Gitulah.
Kan? Sebab tu alaikum bil jamaah. Saya bukan promote parti, tapi promote Islam, promote agama. Kita kena duduk, biar kita ni ada sumbangan terhadap perjuangan agama. Itulah mahar kita ke syurga. Tuan-tuan nak masuk syurga dengan apa? Saya nak tanya. Dengan apa? Ada seorang sahabat Nabi, dia ni penakut sikit. Dia takut nak pergi perang. Nabi panggil seruan jihad. Sahabat-sahabat lain semua ni lah aktif, bangun, bangkit nak pergi berjihad. Sampai kat seorang sahabat ni, dia pergi kat Nabi, "Ya Rasulullah, boleh tak saya tak nak pergi berjihad? Saya tak nak pergi perang." Sebab takut. Lepas tu Nabi kata, "Kamu nak buat apa?" Ada, "Saya buat satu bangunan khas untuk saya beribadat dalam dia. Saya akan semayang tak berhenti-henti. Lepas salam saya semayang lagi, semayang sunat. Kalau saya dah letih semayang, saya baca Quran. Pas muka semuka. Kalau baca Quran pun letih, saya berzikir. Mana kata saya akan perbanyakkan amal ibadat saya supaya boleh dapat standing dengan orang yang pergi berjihad." Nabi senyum. Nabi kata balik ke sahabat ni, "Anak kunci syurga duduk di bawah mata pedang." Apa maksudnya Nabi? Maksudnya kalau kamu nak dapat syurga Allah, kamu kena duduk dalam medan perjuangan. Kamu kena berjuang. Ibadat saja tak mencukupi. Sembahyang untuk kerohanian kita. Sembahyang ni untuk tundukkan hati kita pada Allah, supaya jangan kita sombong, jangan kita bongkak. Ingat, kita sekadar hamba. Apa jua jawatan kita, pangkat kita, kita sembahyang letak muka dekat lantai. Nak menunjukkan hebat mana pun hang, lantai juga kamu cium. Nak ajar begitu. Itu sembahyang untuk didik hati. Zikir untuk bersihkan hati supaya ingat Allah, jangan ingat benda lain. Baca Quran supaya memahami ilmu-ilmu yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Itu semua untuk amalan peribadi kita. Itu untuk kita. Soalannya, mana untuk umat? Mana untuk agama? Untuk umat, untuk agama ialah medan perjuangan. Semayang untuk kita, bukan untuk orang. Tak? Puasa untuk kita. Zikir untuk kita, baca Quran untuk kita, dan untuk umat, untuk agama. Tuan-tuan tengok hari ni, memang mungkin tak kena ke anak kita. Anak kita mungkinlah Allah takdirkan baik-baik lah, elok-elok. Dua anak orang lain pakai seluar ketat, dedah aurat. Siapa nak betulkan mereka ni? Kalau tak ada, siapa nak buat kerja perjuangan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Siapa nak buat? Hari ni orang banyak buat ta'muruna bil ma'ruf. Apa maksud ta'muruna bil ma'ruf? Ajak kepada kebaikan. Ya, membuat program kempen subuh berjemaah. Okey. Typing berselawat. Okey, bagus lah. Kita bukan kata tak elok, bagus. Semua orang mengajak buat benda baik. Tapi siapa nak buat watan hauna 'anil munkar? Siapa nak pastikan kilang arak akan tutup? Carlsberg, Heineken, Gin-Stop. Siapa nak pastikan pusat-pusat judi 4D tu, Magnum tu bagi tutup? Siapa nak buat? Siapa nak sekat arak dijual di 7-Eleven? Siapa nak buat benda ni? Yang ni orang banyak tak nak buat. Sebab apa? Sebab kalau buat benda ni, musuh datang. Payah kerja. Susahlah hidup. Kena report polis, kena panggil, kena bagi statement, macam-macam, naik turun mahkamah. Payah. Sebab benda bila buat watan hauna 'anil munkar, orang akan lawan kita. Tapi ta'muruna bil ma'ruf, orang tak marah. Kita buat istimak, siapa nak marah? Orang kata bagus. Dalam duk bagus, dia tak pergi. Tapi dia kata bagus. Tak apa, dia tak marah. Dia kata, jom lah, pergi solat jemaah. Tak apa, gilu dia kata. 4 tahun pergi dulu, tak pergi. Tapi dia tak marah. Dia tak marah. Dia kata, gilah jalan lah, buatlah apa program. Orang tak marah. Kita ajak buat benda baik, orang tak marah. Kita kempen, jom pergi umrah lah, apa semua, orang tak. Tapi bila kita tegur dia, apa ni pakai seluar pendek ni? Ni aurat ni, hang tak payah sibuk weh. Dia kata. Betul tak? Dia akan mula marah. Bila kita nak cegah benda mungkar. Hang tak payah cakap lah kat aku. Itu hidup aku, bukan hidup hang. Kubur masing-masing. Dia punya modal. Kita jawab pula, memang kubur masing-masing, tapi takut kubur hang sebelah kubur aku.
Nak lagi hang kena tibai, hang duk jerit, aku tak boleh tidur. Nah, tapi inilah realitinya tuan-tuan. Nah, realitinya siapa betul kita buat benda baik, tapi siapa yang nak sekat benda tak baik. Yang ni lebih berat. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tu syarat dia. Allah puji dulu, kamu adalah sebaik-baik umat. Nah, kamu, Allah puji dulu, kamu ni sebaik-baik umat. Tapi ulama kata jumlah syartiyah ayat ni. Mana kalimat ini kalimat bersyarat. Seolah-olah Allah nak kata kamu akan jadi sebaik-baik umat jika jika kamu mengerjakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak orang kepada kebaikan dan sekat orang daripada buat benda jahat, mungkar. Baru kamu akan jadi umat yang terbaik. Itulah Nabi puji tadi saya sebut. Ulama ummati ka anbiya'i bani Israel, kata Nabi. Ulama umat aku macam nabi-nabi Bani Israel. Mereka buat kerja ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka ajak orang buat benda baik, mereka bagi kuliah, mereka ceramah, mereka ajar tajwid, baca Quran. Dalam masa yang sama mereka lawan pula puak-puak yang nak joget LGBT, maksiat, mereka tentang. Lepas tu mereka ditangkap. Ada di antara mereka yang dibunuh, Ustaz Ibrahim Libya. Ada yang ditahan ISA bertahun-tahun untuk guru kita. Ramai lagi lah kalau nak sebut. Itu baru dalam negara. Yang luar negara macam-macam lagi, Ikhwanul Muslimin lah, apa semua sebagainya. Itu cabaran. Bila ada tentangan gini, itu yang tak ramai yang berani. Tapi ketahuilah, ujian, mehnah, tribulasi dan tentangan itulah mahar untuk kita nak dapat ke syurga Allah. Itulah kita nak masuk syurga Allah dengan sekadar semayang tak cukup. Dengan perjuangan, dengan pengorbanan, dengan titisan darah yang mengalir, dengan nyawa yang dikorbankan, dengan harta yang dihabiskan untuk perjuangan Islam, itulah yang akan dapat nak membeli akan syurga Allah. Kalau nak duduk diam saja, tak jadi apa, kan? Gitu. Inilah yang Nabi buat. Jadi waktu tu, bila zaman sebelum Nabi Muhammad, umat-umat zaman dulu, kenapa Nabi kata, Nabi puji kat Nabi Musa dengan Nabi Isa, ulama umat aku macam Nabi-Nabi zaman dulu? Kerana maksud situ, umat Nabi dulu-dulu tak macam tu. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, yang buat kerja dakwah nabinya saja, umatnya tak buat. Umatnya bahagian ikut je. Sebab tu bila Nabi Musa bawa lari sampai ke laut tu, depa salahkan Nabi Musa pula. Dah macam mana ni wahai Musa? Depan dah laut ni, belakang Firaun tengah kejar kita, hang yang bawa jalan sampai sini, habis mati lah kita. Nampak? Dia tanya pula Nabi Musa macam ni nak buat. Allah kurniakan Nabi Musa. Allah kata, wahai Nabi Musa, ketuk tongkatmu, terbelah laut. Beza pula dengan umat Nabi Muhammad. Waktu Nabi Muhammad dengan Saidina Abu Bakar lari selamatkan diri masuk dalam gua. Mereka orang kafir Quraisy tengah cari Nabi. Tengah duduk dalam gua tu, Nabi kerisauan. Kalau mereka jumpa kita macam mana? Kan? Saidina Abu Bakar kata apa? Saya tetap bersama kamu. Saidina Abu Bakar tetap bersama dengan Nabi. Dia tak salahkan Nabi. Dia ada Muhammad lah ni, Nabi lah ni, duduk masuk dalam gua pula ni, orang dah datang dah. Dia tak. Umat Nabi Muhammad tak pernah salahkan Nabi dia. Dia kasih. Malah sama-sama susah, sama-sama senang. Kalau kena bunuh, biar sama-sama kena bunuh. Kena torture, biar sama-sama kena torture. Tu kasihnya pada Nabi. Beza. Lepas tu Nabi bangga, ulama ummati ka anbiya'i bani Israel. Sebab itulah bila sebelum Nabi Muhammad lahir, umat terumbang ambing. Sebab tak ada siapa nak buat kerja. Ni cerita ni nak cerita dunia yang sangat berhajat kepada Rasul. Sebab ni waktu ni Nabi Muhammad belum lahir. Lepas tu Nabi Isa pula Allah dah angkat ke langit. Jadi tak ada siapa Nabi kat bumi waktu tu. Waktu tu masyarakat terlampau jahiliahnya. Tu
Bukan ni kita bukan nak cerita dekat Rom, kat Parsi, bukan dekat negara orang kafir, di Mekah sendiri. Sedangkan Mekah tu tempat nabi-nabi dulu. Nabi Ibrahim buat tu, Nabi Ismail buat. Di Mekah sendiri, dalam kitab sirah yang lain cerita hampir 300 lebih berhala keliling Kaabah waktu tu. Nak ceritanya waktu tak ada nabi, betapa teruknya manusia terumbang-ambing. Sebab tak ada siapa nak buat kerja ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tak ada siapa. Pakat masing-masing pakat diam gitu. Kalau dia baik pun dia baik seorang, dia biar. Tak tahulah lantak gua, lantak dia lah nak rosak ke apa. Asal aku tak rosak sudah. Dia buat gitu. Dan zaman tu kembali semula. Sebab dikata ni hikmah bumi ni bulat, Allah buat. Sebab dari mana kita datang, dari situ kita akan kembali. Ya, zaman ni kembali semula. Di mana zaman orang tak peduli orang lain dah. Orang tak kisah. Zaman saya kecil dulu saya ingat lagi. Kalau nampak ada mak rempit ke budak motor, naik motor bawa perempuan muda. Bukan anak dia pun, tapi pakcik kampung tu angkat kayu. Betul tak? Hang bawa siapa ni? Hang kahwin dah belum? Nikah dah belum? Tak. Hang tak nikah, hang letak tu balik. Hang pergi balik. Hang jangan nak rosakkan anak kampung aku. Marah dia. Kita tanya dia anak pakcik, bukan. Tapi anak kampung aku, dia jaga. Kita anak kita terang-terang depan rumah, Pak U ambil. Jangan lewat sangat balik nah. Gitu besar bodoh tu. Dia bagi anak perempuan dia naik dengan lelaki, entah tak nikah apa lagi. Dia bagi. Dia kata zaman terkini ustaz. Ikut trend. Ikutlah trend. Itu Nabi kata sahasta demi sahasta, nak sejengkal demi sejengkal kamu akan ikut orang kafir. Sampai kalau orang kafir ni masuk dalam lubang bewak pun kamu akan ikut. Itulah betul lah Nabi kata. Padahal benda terang-terang nampak tak elok, ni ikutkan juga. Sebab apa? Trendnya pasang, kata dia. Nak up to date lah konon, sporting lah konon. Tu. Habis jadi rosak. Ini yang berlaku. Siap mak dia tanya, kalau dah dekat seminggu Pak Wu dia tak datang ambil. Nak lama Pak Wu tak datang kata. Kenapa gaduh ke? Mana mak dia bodohnya mak. Dia tanya. Dah putus dah. Dah putus kapan dengan mak pula lah. Mak dia pun dia kata. Teruk dah zaman ni, zaman lah. Tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, benda ni kita tengok realiti. Keluar ni tampak dah pergi pekan Teping, pekan Kemunting pergi. Hampir 70 ke 80% budak perempuan hari ni pakai seluar ketat. Betul tak betul? Kadang-kadang bukan orang lain, anak kita, anak Tok Imam, anak Tok Bilal. Kan seluar ketat, seluar jin ketat, nampak habis dengan bentuk punggung tu nampak. Dia kata saya dah tutup aurat. Dia faham aurat tu jangan bagi nampak warna kulit sahaja. Dia tak mengaji, dia tak faham. Ilmu agama tak ada. Patut hari ni kita nampak ni, bala kejahilan sedang berlaku di depan mata kita. Mana? Sebab 50 tahun yang dulu 50 tahun dulu dia tu kecil lagi. Kan? Sekarang ni dia dah 50 lah umur dia. Dari dulu lagi sudah diabaikan pengajian agama. Tok guru saya cerita zaman dia dulu, pendidikan agama Islam di sekolah jadi subjek pilihan antara dengan pendidikan seni. Dia bagi pilih, nak ambil pendidikan seni ke nak ambil pendidikan agama Islam. Ramailah ambil pendidikan seni, sebab seni senang lulus. Pendidikan agama Islam kan tahu tak lulus susah pula. Jadi orang ambil pendidikan seni, mana belajar agama? Hidup-hiduplah hidup, memang hidup. Orang kafir pun hidup. Kenyang menyanda, pergi kerja, dapat gaji apa semua makan, tapi halal haram langgar habis. Kau lama kau dia besar. Hari ni dia sudah umurnya 50. Itulah dia yang dulu. Sekarang dia tak ada ilmu. Lepas tu mulalah pencen, baru nak datang ke masjid surau nak ngaji. Barulah dengar, betul-betul apa anak tak boleh nak didik lah. Anak dia dah besar, dia pun tak tahu apa-apa, mengaji tidak. Macam mana dia nak didik anak dia? Kita minta maaf cakap anak, kadang-kadang kita tanya orang dah berusia, rukun semayang ada berapa pun tak boleh jawab. Rukun semayang. Yang peliknya rukun negara dia hafal pula. Macam mana cerita? Ni.
Jadi kita belajar sirah ni bukan semata-mata nak tengok sirah Nabi, tapi kehidupan tu kembali balik. Ni dunia yang sangat berhajat kepada Rasul. Sekarang ni dunia sangat berhajat kepada Rasul. Sebab tu Allah janjikan Nabi Isa akan turun. Sebab waktu tu dunia dah sangat rosak, sangat rosak. Nabi Isa bersama Imam Mahdi akan betulkan balik dunia ni. Masa itulah kemenangan Islam akan muncul semula. Tapi sebelum nak sampai ke tahap tu, dia punya sengsara, dia punya teruk, dia punya jahil, dia punya maksiat. Tuan-tuan tengok, kepala pun dah kaki buat maksiat dah kepala. Mana kepala kita? Arab Saudi. Arab Saudi ni kita pandang seolah-olah macam dia lah man dia. Sebab sebuah negara Islam itu, kat situlah Islam mula terbit. Kat situlah ada dua tanah yang paling mulia, tanah haram, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, makamnya Rasulullah ada situ, bumi para anbiya, kan? Tiba-tiba dia buat konsert besar-besaran, berderet-deret konsert dia. Itu Salman Khan, lepas tu ni panggil apa pula, Allah, macam-macam. Saya nak kata, kalau kepala kereta api dah keluar daripada dia punya rel, dah gerabak belakang, kalau dia punya ketua pun sengit dah nak bagi anak murid. Kalau tok guru kencing berdiri, dah anak murid kencing berlari. Ada. Ini yang berlaku hari ni. Itu tak payah pelik lah. Dan macam mana nak bawa agama ni? Ni zaman dia. Mana peduli belajar agama hari ni. Belajar agama nak kerja apa, dia buat tanya gitu. Nak makan apa, tak apalah, apilah nak sangat. Nak bahagian akademik sangat. Bukan salah ngaji akademik, tapi sampai tak ngaji agama tu apa jadahnya? Habis kamu nak jadi agama apa? Lepas tu hari ni hebat-hebat jawatan. Kalah kita dulu-dulu, kalah nenek moyang dulu, tapi duk kita risau. Risaukan dunia buat apa? Hari ni orang sekarang lebih kaya daripada orang dulu. Yang kita takut anak kita tak ada duit nak makan tu banyak tu. Orang zaman dulu siapa boleh pakai kereta kira orang hebat. Sekarang satu rumah 2-3 kereta. Harga kereta pun murah-murahnya sekarang. Nak risau apa lagi? Dunia tak perlu risau. Yang risau ni akhirat kita. Nak buat ke mana? Lepas tu Allah kata, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Ittaqullah juga dengan mana takut. Kamu takutlah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takut. Takut sungguh-sungguh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Allah pesan, ingat, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Kalau kita tengok ayat ni, permulaan ayat khitab dia, Allah cakap pada orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Maknanya ayat ni Allah kata kepada orang beriman. Maknanya orang tu beriman dah. Kenapa hujung ayat Allah kata jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam? Sedangkan ayat ni Allah kata ke orang beriman. Jadi fahamnya kita orang beriman mestilah mati elok, mati Islam. Ayat ni nak memberitahu bahawa belum tentu. Sebab tu Allah memberi pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam arti kata lain, ayat ni seolah-olah nak menegaskan kita, kamu pastikan bahawa kamu mati dalam Islam, jangan mati di luar Islam. Dan apa? Kalau kamu tak haqqatu qatih, kamu tak sungguh-sungguh takwa, kamu tak sungguh-sungguh takut pada Allah, pasti kamu akan mati keluar daripada Islam. Allah, berat. Ni yang banyak berlaku. Nak tanya nak, yang cuci kuil hari tu budak mak rempit ke? Kan? Mak pik isap dadah? Kan ke? Budak kolej, budak universiti. Kita faham budak ni baik-baik lah. Kita faham budak ni cerdik-cerdik pandai lah. Tapi kenapa benda macam tu dia buat? Sebab agama tak ada. Ingat, siapa pun kita, bila agama tak ada, walaupun kamu hebat, kamu budak baik ke, kamu budak pandai, tapi agama tak ada, kamu lebih teruk daripada binatang. Kal an'am, Allah kata dalam Quran, kamu seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang ni. Binatang-binatang pun tak sesat. Babi, seburuk-buruk babi tak kafir dia. Babi dia bertuhankan Allah. Walaupun dia binatang, dia tetap yakin Allah tu Tuhan dia. Dia tak pernah lawan hukum Allah. Tapi manusia yang ada akal, ada harta, cukup anggota badannya, boleh ingkar perintah Allah. Tu kan? Allah tunjukkan pada kita anjing Ashabul Kahfi dapat masuk dalam syurga. Sebab tu kata setengah ulama,
Malulah kamu kalau kamu tak dapat masuk syurga, kerana anjing pun masuk syurga. Allahu Akbar. Tak jenuh kita mikir macam mana nak buat. Kita ingat kita seorang dia lepas dah pergi masjid surau, khatib la ilaha illallah, la ilaha illallah, dah anak kat rumah duk tengok TV, duk menyanyi-nyanyi. Tudung tak pakai, pakai baju lengan pendek. Tudung pakai dah, baguslah tudung pakai baju lengan pendek ni, nampak ni budak perempuan, nampak lengan. Kita duk ratik dekat surau sampai nak putus tali tasbih, dah bagian kat rumah kita tak jaga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga ahli keluarga kamu, jaga kamu dan jaga ahli keluarga kamu. Allah suruh jaga. Kan? Ni zaman seperti mana yang dalam kitab ni kita sebut, dunia yang sangat berhajat kepada Rasul. Saya menong. Saya ada setakat ni baru 2 orang anak. Itu pun tak kecil lagi. Walaupun kecil lagi, kita menong mikir, nak hantar mana tak tahu. Besar tu nak hantar sekolah mana pun tak tahu. Saya tak boleh nak harap. Sekolah kebangsaan lagi saya tak boleh nak harap. Minta maaf cakap, bukan saya anti sekolah kebangsaan, tapi tak boleh nak harap. Bukan pasal pelajaran dia okey, matematik okey, sains okey, baguslah, boleh jadi budak pandai. Tapi sosial tak terjaga. Laki perempuan hilang sifat malu. Allah buat manusia ni ada fitrah. Fitrah ni memang setting kita. Allah buat lelaki malu dengan perempuan, perempuan malu dengan lelaki. Tapi jahatnya manusia ni, dia bagi hilang malu ni. Suruh duduk rapat-rapat lah, duduk bergaul sekali lah, apa semualah. Padahal tak, kita duduk dalam surau masjid, perempuan duduk belakang, lelaki duduk depan, dipisahkan. Tapi dalam kelas kat sekolah ada pisah gitu. Kadang duduk sebelah menyebelah. Macam mana nak jadi? Macam mana nak bendung masalah maksiat sedangkan terang-terang ada kat depan mata? Kadang-kadang minta maaf cakap, sekarang ni sekolah, hari tu bukan setakat sekolah, masjid pun ada buat pertandingan PUBG pula. Konon-konon nak raikan anak-anak muda, diraikan suruh main game, main buat pertandingan baca Quran ke apa. Hiburan dah berlambak-lambak, kita sonokkan lagi budak dengan hiburan. Dah bila nak bahagian agama? Bila nak bahagian agama? Siapa nak ganti apa nama tukang mandi mayat? Siapa nak, budak muda mana nak boleh buat? Tak ada orang. Tukang mandi mayat pun akan jadi mayat nanti. So kalau dia mati, siapa nak buat? Tak ada orang ganti. Pernah berlaku ada satu masjid, Tok Imam nak baca khutbah, tak ada. Sebab Tok Imam lama meninggal dah. Tak ada siapa, sampai kena pinjam masjid sebelah. La ilaha illallah, yang sembahyang Jumaat sampai kat 100 orang, sampai ke belakang tu takkan seorang tak boleh naik. Sampai kena pinjam imam masjid sebelah. La ilaha illallah. Ni apa? Tak ada siapa nak beli. Sebab apa? Mana ada orang nak bahagian belajar agama? Boleh buat apa, dia kata. Nak jadi apa, nak kerja apa. Orang tak pandang. Kalau jurusan doktor, hebat tu. Menantu dia doktor. Tapi kalau ustaz pondok, anak menantu saya ustaz pondok itu ya. Dia cakap rendah itu. Kamu tak bangga? Sedangkan ni Nabi bangga. Nabi bangga. Sebab apa? Sebab mentaliti kita dunia. Mentaliti kita duit, jawatan, pangkat. Itu yang kita nampak. Kita tak nampak agama. Habis rosak. Kalau macam ni lah sifat kita, Dajjal duduk depan mata kita, kalah kita. Serius, terus terang. Sebab waktu tu dalam hadis kata, kepala lembu lebih mahal daripada emas. Nabi kata, waktu tu masa Dajjal datang, kepala lembu lebih mahal daripada emas. Padahal emas memang mahal dah. Kenapa jadi kepala lembu lebih mahal pula? Nak maksudkan waktu tu makanan tak ada. Punya tak ada makanan, kepala lembu pun jadi mahal. Sedangkan kalau kita hidup sekarang ni, kepala lembu siapa nak ambil sangat? Kami korban tahun sudah 26 ekor. Lapar bahagian kepala kami tinggal dulu. Bersusun kepala 26 kepala. Tengok siapa nak ambil lah. Tak apalah. Ada kadang orang Indonesia dia ambil 1-2. Tak ada siapa nak ambil sebab nak bahagian dah daging sikit. Nak lapah pun susah. Kepala tu. Ada orang pakat lah kali tanam gitu. Tak ada siapa nak buat, nanti takut busuk. Kan? Tapi nanti waktu Dajjal tu, kepala tu paling laku sekali. Nabi nak masukkan sampai kepala pun jadi orang berebut. Bukan peha. Peha memang lama habis dah. Nak kepala. Nak ceritanya kering kontang, tak ada apa-apa makanan. Dalam waktu tu tiba-tiba Dajjal datang,
Dia letakkan di tangan kanan dia syurga, tangan kanannya neraka. Dalam keadaan kita lapar, Dajjal datang, sebelah kanan KFC, sebelah kiri McD. Sudah. Kita tak ada makan ni, lapar sangat ni. Lain kali dia tanya, pizza tak ada pizza? Dajjal kata, lagi Dajjal daripada aku ni kata. Kan? Teruk habis dah. Ni zaman macam mana kita nak trainkan anak cucu cicit kita? Payah. Kita mungkinlah, tuan-tuan mungkinlah, bukanlah doa, tapi mungkinlah, mungkin tak lama kot. Pejam mata, pejam celik, pejam tak celik-celik. Habis lah bahagian kita. Tak apa dah, mungkinlah. Tapi itulah kata, kalau mati ni, baik mati sekarang dah untung. Tahu tak? Fitnah ni semakin kuat dah ni. Semakin dahsyat dah, macam-macam dah. Tak berani nak harung. Tapi tak berani juga nak mati sekarang. Takut-takut juga, takut pahala tak banyak lagi. Tu kena buat kerja sungguh tu. Kan? Aduh, payah. Aduh, tu Tok Guru Haji Isa bin Yahya yang hari tu meninggal dunia di Greek. Ustaz Fahmi anak murid dia, Dr. Fahmi. Dia cerita macam mana Tok Ayah meninggal. Dia kata hari tu Tok Ayah ambil uduk apa semua ni, nak semayang asar. Dia tak larat bangun dah, semayang atas katil tu dah. Dia semayang. Tapi dia dah siapkan dah dengan pakaian dia, diwangi-wangi, seolah-olah memang dia tahu dia nak pergi. Dia kata siap dah. Dia nak pergi dah. Orang macam ni memang dia bersedia. Dia memang, orang cakap apa, dia mati tu bukan lagi ditakuti tapi dikasihi. Sampai tahap tu ada hadis, al-mautu jisrun habib ilal habib, kata Nabi. Orang yang bila dah sampai makam terlampau kasih pada Allah, mati tu menjadi jambatan daripada kasih bertemu kekasih. Sebab dunia ni sengsara, dunia ni tipu daya, dunia ni penjara buat orang beriman. Kalau betul hati kita kasih pada Allah, kita tak nak duduk lama-lama kat dunia. Kan? Tapi hari ni punya, dia nak suruh berhenti tu, tadi dah bunyi dah, kata tak berhenti ke, dia kata. Tak sikit lagi. Dunia ni tapi kita ni jadi terbalik, nak hidup lama kat dunia. Siap buat temu ramah tu. Macam mana tun boleh lama? Bukan tun sini, tun lain. Macam mana boleh sehat sampai umur begini? Kalau panjang umur tu sebab banyak amal ibadat, boleh tahan. Kira macam Tok Ayah 106 umur dia. Kan? Dia boleh kawal. Semasa dia sihat, tak pernah tak tinggal semayang jemaah di masjid. Tok Ayah tu tanya orang Greek. Dia tak ada kenderaan, dia numpang orang. Dia jalan kaki, dia nampak ada orang nak pergi ke masjid, dia angkat tangan gini. Dia angkat tangan gini. Betul, tanya orang kampung situ. Lagi orang kata, Tok Ayah naik sekali. Bawa gini. Dia cukup marah kalau orang semayang pakai lengan pendek dia. Dia lah, sebab dia tasawuf dia kuat, adab dia tu. Tapi tu nampak Tok Ayah meninggal, Allah bagi kat dia. Ada tu. Hebat. Kita ni tak tahulah lagi macam mana. Allahu Akbar. Barulah kita nak baca 2 kali bunyi dah baca ni. Nabi kita Muhammad SAW telah dilahirkan ketika seluruh dunia benar-benar memerlukan petunjuk dari Allah SWT. Nabi dilahirkan masa dunia betul-betul nak Nabi. Di dalam istilah Arab dia panggil mu'tad. Bukan murtad, mu'tad. Maksudnya terlampau terdesak. Memang kita ni kadang-kadang bila sampai kita ni terdesak sangat, kita berdoa, kita akan doa dengan sungguh-sungguh daripada hati. Lepas tu kadang-kadang Allah bagi kita susah, Allah bagi kita terdesak sangat. Masa tu baru sebenar-benar ikhlas kita doa. Betul tak? Kita angkat, ya Allah, tolong saya, ya Allah. Sungguh-sungguh. Datang pada hati. Hati cakap tu. Betul-betul rasa macam bercakap dengan Allah. Rasa betul-betul macam Allah dekat dengan kita. Itu sebenarnya nikmat, tu kasih Allah. Tapi waktu tengah tak ada apa-apa masalah gini, waktu relax gini gitu lah. Jadi tengok semayang tu memang. Itu mujur kat dia angkat tangan, ada yang tu tangan bawah tu.
Buat lebih kurang je doa. Sebab apa? Belum orang cakap terdesak. Tu kadang-kadang Allah bagi. Allah bagi kesusahan sampai kita nampak macam jalan buntu, macam tak ada penyelesaian. Sebenarnya semua ada penyelesaian. Penyelesaiannya Allah. Ginilah, terdesak sangat nakkan Rasul. Allah teruk sangat dah. Manusia makin teruk zaman tu. Mengharapkan lahirnya baginda Nabi, lahirnya Rasul. Sebab mereka ahli kitab yang dulu-dulu mereka baca kitab Taurat, mereka baca kitab Injil, mereka kata ni Nabi akhir zaman akan lahir ni, sebab dah terlampau teruk ni. Mereka mengharap-harap sangat. Cuma apa yang mereka harapnya datang daripada Bani Israel juga. Tiba-tiba Allah lahirkan dari kalangan Arab. Orang Arab maksud tu. Sebab tu mereka kerah kepala tak nak ikut tu. Yakni setelah ajaran para Rasul tidak didengar lagi. Sama lah macam ni. Ajaran para Nabi, ajaran para Rasul, mana orang nak dengar. Hari tu ada pesta apa tahu kat mana? Belah mana? Ada pesta apa tahu situ? Saya nak pergi Taman Lela. Kita terlambatlah sikit jalan kat situ, waktu-waktu maghrib itulah. Tengok kereta parking tepi jalan banyak. Kita ingatkan ramai-ramai pergi masjid Kampung Pasir mayang jemaah. Rupanya ada pesta apa tahu situ? Pesta apa situ? Pesta makan. Pergi dah kot. Macam mana tahu? Ada. Makan. Kalau lepas maghrib tak apalah, boleh tahan. Tengah maghrib tu mayanglah dulu. Bukan tak boleh makan. Pergi duduk kat masjid dulu sekejap, semayang sama Tok Imam. Allah punya pasal makan maghrib pun. Dengan anak bini. Kita tengok pakai tudung. Kan? Bawa satu family. Allahu Akbar. Orang bukan peduli dah soal agama. Orang tak peduli dah. Agama tu jadi pada pakaian saja. Nabi katalah fi akhiri zaman la yabqa minal Islam illa ismuhu. Pada akhir zaman tak ada yang tinggal daripada Islam melainkan tinggal nama. Nama je lah Islam. Maksud Nabi luarannya saja Islam. Pakaiannya bolehlah tahan lagi, kain tudung, tapi hati jauh. Nak jauh dengan Islam. Tu kita takut jadi begitu. Tanda-tanda ajaran Allah SWT telah disia-siakan. Ajaran agama telah disia-siakan. Mana ada orang nak ambil. Kadang-kadang minta macam saya pengalaman nak jaga sekolah tok guru ni, Allah, nak dapat anak murid yang betul-betul terbaik, adalah satu dalam 50, itulah satu dalam 100 kan. Yang itu pun dia sendiri nak mengaji, baguslah. Dia IQ tinggi. Yang kebanyakannya hantar semua yang tak boleh pergi dah sekolah kebangsaan. Datang hantar tu, ustaz dia lari sekolah, ustaz, sekolah kebangsaan tu hantar sini. Datang ingat sekolah sini dia tak lari ke? Lagilah pagar pun tak ada. Ada pagar pun dia boleh panjat, ni tak ada pagar, lagi keluar macam tu kan. Dan bila budak tu tak boleh pakai bidang akademik, tak reti, nak jawab matematik pun asyik fail, gagal je, barulah nak suruh hafal Quran. La ilaha illallah. Ingat Quran tu murah ke? Lepas tu ada hati nak masuk syurga, cik. Pintu syurga mana nak buka kalau macam tu? Allahu Akbar. Kita renung, kita fikir. Kalau budak pandai hantar MRSM. Memang ada MRSM ulum ulul albab benda tu. Kan? Memang ada yang bahagian Quran, kan? Tak apalah, baguslah. Tapi yang ni nak hantar mengaji sains. Bukanlah salah ngaji sains, tapi siapa yang nak ngaji ni Quran ni, nak ngaji hadis, nak pertahankan agama. Kan? Dah lah ni susah-susah juga. Yakinlah insya-Allah kalau ngaji agama 30 juzuk Quran dia boleh hafal. Setakat sains sekejap dia hantar tuition boleh lepas dah. Kan? Dia hantar dulu sekolah agama, hantar dulu ngaji pondok, ngaji tahfiz. Dia dah faham agama, lagi nak ambil SPM sangat, ambil P lah. Nak pergi ambil tuition dia, bayarlah berapa sikit. Kalau budak tu dia boleh hafal ayat Quran. Ayat Quran ni susah, dia boleh hafal. Mana hebat tu. Kalau Quran yang susah dia boleh hafal, setakat buku sains senang je dia. Siap ingat muka surat sekejap lagi kan. Apa? Itulah kalau akhirat pun dia boleh ni, dunia senang je bagi dia. Tapi kita nak dunia dulu, tak boleh dunia baru nak akhirat. Macam mana? Gitu. Ialah ketika berlaksanya kesesatan, tidak kira sama ada oleh penduduk Mekah, di mana di atas buminya didirikan Kaabah. Nak ceritanya
Terlampau rosaknya jahiliah waktu tu sampai Mekah ni tempat dirinya Kaabah, tempat Nabi ni. Nabi Adam bina, Nabi Ibrahim bina. Hebat ni. Walaupun hebat gitu, nak cerita dunia dalam keadaan teruk, sampai dekat Kaabah pun berhala banyak dekat Kaabah. Nak cerita gitulah. Nah, Arab Saudi ni negara yang diberi mandat untuk jaga tanah haram. Nak ceritanya sesat ataupun jahiliahnya dunia zaman sekarang, sampai negara yang jaga tanah haram pun suka barang maksiat. Yang lain tak payah katalah. Macam itulah maksud dia. Samalah kat sini. Numujuh tak ada berhala lah keliling tu, kan? Tapi bangunan besar-besar naik, akhirnya Kaabah nampak tenggelam. Hari ni orang ambil gambar tak mesti tak lepas menara jam tu. Dan menara jam tu buat benda, orang nak Kaabah, nak menara jam, nak dibanggakan. Kau boleh buat apa? Ni juga wilayah Rom, tempat berkembangnya agama Kristian. Tempat orang Kristian lagi teruk lah. Di Parsi pula terdapat penganut agama Majusi, penyembah api. Ini penyembah api sampai lah ada tu yang sambut Olimpik tu. Tu penyembah api tu, bawa obor api tu. Lepas tu dia pusing satu stadium, dia letak dekat yang paling besar. Api tu zoom nyambar besar. Orang satu stadium tepuk tangan. Oh, sonok. Sembah api tu. Nak buat apa? Api lampu dah ada, pakai api buat apa? Zaman dulu ya lah. Tak, mereka sanjung api. Api kan setan, iblis. Kita pun hantar pasukan pergi masuk, terlibat sekali lah, habis kan. Dan penganut ajaran Mazda, bukan Mazda kereta tu, ni Mazda. Begitu juga di daerah lain, di seluruh pelosok dunia, semuanya berada di dalam kesesatan. Macam inilah, tak ada Nabi, tak ada Rasul, habis macam-macam sesat. Macam-macam, mana-mana tempat habis dah, rosak dah, kan. Sekarang ni lebih itulah, kita pun Allah takut. Nah, kalau zaman dulu budak-budak kat luar sekolah tu bukan sekolah agama, ya mungkin. Tapi sekarang ni serangan sampai dah masuk di sekolah agama. Kami yang nguruh ni pun pening. Game-game PUBG lah apa, budak-budak pondok dulu, budak-budak pondok duk pegang kitab ni, pegang telefon main game. Dan macam mana nak bahagian hafal matan? Susah dah. Nak macam mana nak buat? Tu dalam pondok dah tu. Kalau dalam pondok punya tu, luar pondok tak tahu lah. Tu. Punya Allahu Akbar. Punya tu saya kata tak tahulah nak hantar mana pun tak tahu. Pening. Nak. Punya takut. Ni zaman tersilap sikit je habis kita, rosak kita. Lepas tu nak kena jaga sungguh-sungguh. Takwa kena sungguh-sungguh. Nak berhati sungguh-sungguh. Halus je mainan dia. Jadi kita berhenti sakat ni lah. Makin sengit je kepala tu, sudahlah. Lagi dengan saya pun sengit. Kita berhenti dekat antara penduduk-penduduk yang berada di dalam kesesatan jahiliah itu ialah nanti Tok Guru Haji Hadi kita ni, dia akan bahagikan ikut tempat. Mula dia cerita semenanjung tanah Arab apa jadi sebelum lahirnya Nabi ni. Nak cerita kesesatan yang ada. Orang sembah bahala. Lepas tu nanti dia cerita dekat negara Rom pula, macam mana keadaan waktu tu. Orang-orang Yahudi macam mana, negara Parsi macam mana, India pun ada dia sebut. India pun macam mana. Nak ceritanya habis keseluruhan dunia waktu tu duduk dalam jahiliah. Sebab apa? Sebab tak ada siapa nak memberi peringatan dan amaran. Seolah-olah cerita ni macam cerita kat zaman kita juga sebenarnya. Macam ni lah, tak ada siapa nak bagi peringatan, amaran. Nak ulama pula seorang demi seorang Allah ambil. Ini kita panggil dia paksi bumi. Pasak bumi. Tiang-tiang bumi. Mereka ni ulama-ulama tua. Ulama-ulama yang amalannya banyak. Kita yang muda-muda ni sembang aja, amalan kurang. Tok guru dulu Allah, mulut bibir tu zikir saja amalan. Tok ayah Haji Isa tu, kalau kita pergi rumah dia suka tahlil. Dia sikit la ilaha illallah. Tetamu datang dia kata jom kita tahlil sama-sama, dia kata. Baca tahlil. Dia zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah tu. Dia tangan dia pegang tasbih je. Kan? Tu. Lepas tu seorang-seorang ambil dah dia. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Allah ambil. Ramai dah seorang. Bayangkan macam surau kita ni, mula-mula satu tiang ni patah. Dia kata boleh lagi gagah lagi ni. Lepas tu tiang kedua patah. Dan sekali tinggal dua tiang lah. Macam mana? Nak duduk lagi bawah tu. Macam itulah keadaan kita sekarang. Ulama-ulama ni macam tiang. Seorang-seorang Allah ambil, seorang-seorang. Dalam kali dunia nak, siapa lagi nak bimbing? Inilah hadis kata
yang akan tinggal nanti hanya orang jahil saja. Orang yang alim-alim apa semua, yang mendidik masyarakat apa semua ni, Allah akan ambil seorang demi seorang sampai tak ada seorang pun. Dalam hadis, baca dalam kitab 40 hadis akhir zaman, sampai tak ada seorang pun, yang tinggal hanya orang jahil. Allah, kalau waktu tu agak-agak macam ni nak hidup. Kan? Waktu tok guru ulama ada pun kita buat lebih kurang je dengan dia. Kita pun tak ada pula nak menadah kitab, nak pergi ngaji kat dia, tak ada. Waktu dia tak ada lagi lah, siapa nak terangkan benda tak betul, benda ni habis. Ni waktu zaman sekarang ni. Kan? Tadi ustaz macam nak berhenti, lepas tu ustaz sambung balik. Ganti saya. Nah, okey dah, ini berhenti betul. Nah, ni kita berhenti kat sini. Kita akan sambung antara penduduk-penduduk yang berada di dalam kesesatan jahiliah itu ialah, kami berhenti kat situ nah. Masih lagi Musad 7. Tandakanlah. Nanti lupa sebab bulan depan tak ada. Bulan 8 je. Kan? Bulan 1 lagi tak tahu ada. Bulan 3. Ada. Baik. Sikit je. Kami ada buat program di pondok, iaitu program nak menyambut Ramadan. Jadi kita nak menghidupkan suasana Ramadan dengan bermula bulan Rejab lagi. Kami galakkan anak-anak murid kami di pondok dan tahfiz untuk berpuasa sunat. Puasa Rejab, puasa Syakban, sampailah membawa kepada Ramadan. Ramadan memang puasa lah wajib. Tak yang Rejab Syakban ni. Bukan atas fadilat-fadilat tertentu, tidak. Tetapi atas cakap apa, dalam bentuk latihan, training, supaya Ramadan kita nanti steady. Ni kalau time Ramadan baru nak start puasa, tu yang menyandar tengok jam. Dia rasa lamanya. Nanti jadi lembik aja. Tapi kalau dari awal ni kita dah training pelan-pelan puasa, insya-Allah lah kita ajak sama-sama kita puasa. Bulan 2 ni masuk dah bulan Rejab. Tak silap 3 hari bulan kot dah start dah Rejab. 3 bulan 2 ni. Nah, kita pun puasalah. Bukan nak suruh puasa sebulan genap. Mana ada hari kita okey, tak ada buat kerja-kerja berat, puasalah. Supaya hati ni, supaya diri kita ni terlatih. Terlatih. Kan? Jadi sampai ke Ramadan nanti kita dah steady. Oh, dah biasa puasa, jadi steady. Tak ada terkesan apa pun. Kadang-kadang orang kita ni bagi alasan. Kenapa lembik ni? Bulan puasa kan. Sebab tak dilatih. Kalau dilatih, dia tak ada beza pun. Ramadan tak Ramadan sama. Dia tetap aktif, dia tetap kuat, buat ibadat apa semua dan cap. Kita nak macam tu. Jadi di pondok tok guru ajar macam tu, buat macam tu. Jadi bila nak buka puasa, takkan nak buka saja. Sayanglah sebab waktu mustajab doa ialah waktu nak berbuka puasa. Jadi kami ambil waktu tu, kami buat majlis tahlil. Sebelum nak buka, nak tunggu azan, kita tahlil dulu. Zikir apa semua, nanti baru makan. Jadi kami edarkan nanti dekat meja niaga tu borang tahlil. Siapa yang berminat boleh ambil isi nama. Nak masuk nama. Tapi buh nama arwah, jangan buh nama kita. Takut cepat arwah dia lagi. Buh nama ayah mak kita yang dah meninggal dunia apa semua, buh. Nak buh banyak mana tak apa. Buh lah banyak mana pun. Kemudian bawah tu dia ada tulis RM. Apa tu RM? Ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia ni tak wajib. Jangan salah faham pula. Kami bukan jenis jual doa, jual tahlil, bukan. Siapa nak bagi, bagi. Tak nak bagi, sudah, tak ada masalah. Kalau bagi kami terima, tak bagi kedekut pahit. Tu je. Jangan marah, tu gurau je. Tapi siapa nak bagi, bagilah. Tak nak bagi pun tak apa, tak ada masalah. Lagi tanya pula, ustaz, satu nama RM1 ke? Dia ingat 5 nama RM5 dah. 5 nama RM1 pun tak apa. 5 nama dia bagi, tapi duit RM1 dia bagi. Apa? Kami terima. Cuma slow lah kami baca nama dia. Dah gurau. Jadi boleh. Siapa nak ambil lah. Dua nama. Nanti budak kami akan bagi-bagikanlah satu hari baca berapa banyak nama. Tak adalah sekaligus ikut. Hari ni baca contoh 20 nama. Esok 20 nama pula gitu-gitu. Jadi sumbangan yang tuan-tuan bagi tu, kami ambil duit tu beli barang juadah berbuka puasa untuk pelajar-pelajar ni. Tu je, tak ada nak ambil untung apa. Ambil seketul, buat pergi beli barang, bagi budak-budak ni makan. Jadi kalau dapat banyak, makan sedap sikit lah budak-budak tu. Si ayam ke, nasi tomato ke, nak. Tapi kalau dapat sikit, kari pap tu lah.
Kalimah inti oksigen. nak kosong, inti tak ada. Tak apalah, kami makan je apa ada. InsyaAllah lah. Jadi gitulah, bolehlah nanti tengok. Betul nak bagi balik, nak bagi malam ni juga pun boleh, atau balik simpan dulu, nak fikir dulu nak cari siapa lagi arwah kan. Nak tahu, betul nak bagi akan datang bulan 3 pula kalau kita jumpa, ataupun jumpa saya kat mana-mana ke, ataupun mana-mana Ustaz Kiam, Tok Guru Siddiq Noh ke apa boleh, ataupun payah nak jumpa, ada nombor telefon situ. Nombor atas tu nombor Tok Guru, nombor kedua SU sekolah, Setiausaha Sekolah, Ustaz Syami. Ambil nombor tu, hantar mesej, bagi nama arwah, cakap Ustaz, ini nama-nama yang nak ditahlilkan. Lepas tu kalau nak bagi sumbangan, sebelah dia nombor akaun, akaun Maybank, atas nama Mahat Tafiz Kiam. Tu masuklah dah, InsyaAllah. Moga-moga adalah keberkatan. Moga-moga hari ni kita tolong mak ayah kita, tok nenek kita yang dulu-dulu. Sok-sok kalau kita mati, anak cucu kita pula tolong kita, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas solihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimauti syuhada, wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.